ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu bersua lagi kita di dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum kita meneruskan buat bicara dengan kisah seram yang selanjutnya, saya mohon saudara-saudari sekalian untuk tekan button subscribe. Kalau boleh sharekan sekali supaya kita semua yang terlibat ini mampu berlayar lebih jauh ke dalam lautan misteri jin yang lebih mendalam. Untuk pengetahuan kalian semua, pengirim bagi kisah yang pertama ini pernah mengirimkan kisahnya kepada channel Tuan Anas Rahmat, salah satu channel konten seram bagi saya yang sangat menghiburkan. Kalian boleh semak try nanti, memang sangat best. Walaupun pernah diceritakan, didedahkan sebelum ini oleh admin Anas Rahmat, akan tetapi saya menyahut cabaran daripada pihak pengirim untuk bentangkan semula kisah berkenaan mengikut kaedah dan cara yang berbeza dalam Kisah Seram Alam Jin. Tanpa membuang masa, saya hadirkan kisah yang berikutnya ini daripada suara Ihsan yang diberi nama samaran sebagai Saudara Omar. Tahun 2013, Saudara Omar pada waktu ketika ini masih lagi bekerja di MLNG Life Plan di Bintulu, Sarawak. MLNG membawa maksud Malaysia Liquefied Natural Gas, industri oil and gas yang bertempat di kawasan Hulu Bintulu, Sarawak. Omar dan rakan sekerja yang bernama Hafiz dan merancang. Sempena cuti hari Ahad kebetulan ditambah pula dengan cuti umum 3 hari, maka mereka berdua ni mengambil keputusan untuk pulang ke Kuching malam tu juga. Sebab apa? Sebab mereka berdua ni sebenarnya berjauhan daripada anak isteri masing-masing. Mereka bekerja di Bintulu, anak dan isteri pula di Kuching, Sarawak. Jauh babe, memang jauh. Hari Sabtu, pulang daripada kerja pukul 6 petang. Selepas pulang dari kerja, packing-packing barang di rumah sewa apa semua, makan-makan sepedak bagi kenyang dulu, isi minyak kereta lagi. Pukul 9.15 malam, barulah mereka memulakan perjalanan ke Kuching, Sarawak, yang tak silap saya mengambil masa lebih kurang dalam 12 hingga 13 jam macam tu lah. Memang jauh kan. Pada awalnya si Hafiz yang pandu kereta, tetapi setelah 3 jam perjalanan yang pertama, si Hafiz ni mengadu yang dia ni rasa letih dan mengantuk. Jadi mereka pun swap tukar keadaan. Omar pula yang pandu kereta, si Hafiz tidur berehat di sebelah. Tetapi sepanjang Omar dipandu kereta, memang dia tak bawa laju, dia bawa perlahannya, lebih kurang dalam lingkungan 80 hingga 100 km sejam. Sebab kata Omar, keadaan kiri dan kanan jalan raya pada waktu ketika itu berhutan tau. Dalam berhutan gelap pula tu, kadang-kadang je mereka dia akan berselisihan dengan kampung. Itu pun sekejap je, lepas tu hutan gelap balik. Jam menunjukkan 1.30 pagi. Hafiz yang sedang tidur di sebelah ni bersuara pada Omar. Ma. Cuba berhenti tepi sekejap, Ma. Aku nak basuh muka, Ma. Sebenarnya, kalau diikutkan hati dan juga naluri perasaan Omar tak nak berhenti tau. Gila apa nak berhenti malam-malam macam ni. Ini hutan di Sarawak tau, rusakkan hantu. Silap-silap hari bulan di tengah-tengah hutan ni rimau pun ada. Omar tak sedap hati. Tapi sahabat punya pasal, diikutkan jelah kehendak si Hafiz ni. Berhentikanlah kereta tepi jalan. Hafiz keluar daripada kereta, basuh muka dengan air botol mineral. Si Hafiz yang tadinya basuh muka terus rasa segar daripada mengantuk. Jadi sepanjang meneruskan perjalanan ni, mereka punyalah seronok bersembang, berbual, bergurau, sampailah mereka ni di suatu kawasan yang dikenali sebagai Sarike. Sayang Sarike, sayang.
Ish, bukan lagu itu. Ini Sarke, Bandar Sarke bahagian ketiga dalam negeri Sarawak. Masa perjalanan mereka melepasi Bandar Sarke ini, Omar bertanyakan soalan kepada Hafiz. Pertanyaan soalan itu seperti berikut. Jemari tejo mulai peni dari wajah sampai lutut Surti. Masang alat kontrasepsi, Surti menangis. Fiz, betul ke tadi yang kau cakap itu jembalang tanah tadi, Fiz? Betul apa ni, Ma? Ma? Kau cakap apa ni, Ma? Bukan ke tadi kamu cakap itu jembalang tanah, macam tu? Bila aku cakap jembalang tanah? Kau cakap apa ni, Ma? Apa yang kau merepek ni? Hafiz menjadi hairan. Apa hal pula Omar ni? Setahu dia lah kan, tak ada nampak apa-apa pun dari tadi. Jadi Hafiz memang yakin, memang tak ada sebarang penampakan yang mencurigakan pun. Dalam waktu ketika itu kiri dan kanan berhutan, gelap pula tu ditambah pula dengan sejuk berkabusnya. Kategori suasana seram tu dah cukup syarat dah. Tunggu hantu je nak menjeramakan diri lagi. Dahi luas Omar ni berkerut-kerut. Nampak sangat muka Omar tak puas hati dengan jawapan si Hafiz ni. Jadi Omar ni pun teruskan komunikasi dia dengan si Hafiz. Tadi dekat Bukit Sebangkoi, kan aku nampak ada sapi sebesar van tengah meragut rumput. Pasal aku cakap lah, besarnya sapi tu. Lepas tu kamu cakap, itu bukan sapi, itu jembalang tanah. Ma, jangan buat lawak lah, Ma. Tak kelakar ni, Ma. Tak kelakar. Sumpah, Fiz. Aku aksiden pula ni sekarang. Sumpah, Fiz. Aku dengar kamu cakap itu jembalang tanah, Fiz. Kamu main-main lah, Fiz. Demi Allah, Ma, aku tak cakap, aku tak nampak apa-apa dan aku tak dengar apa-apa pun, Ma. Kau buat gila lah, Ma. Ma, aku dah terkencing dah ni, Ma. Aduh, Ma. Saudara-saudari warga kisah seram alam jin sekalian semua, saudara Omar ni mengajukan soalan kepada kita. Siapakah yang berkata pada dia, itulah jembalang tanah? Sekarang ni dah masuk tahun 2023 tau. 10 tahun sudah berlalu. Kata Omar, mereka berdua ni masih lagi tak boleh belah, masih lagi tak boleh nak move on, masih lagi tak boleh terima dengan pengalaman seram dan misteri yang mereka berdua alami. Dari mana hadirnya suara tidak diundang? Itulah jembalang tanah. Surti berlari kayak kesurupan dan si Terojo ngelamun menahan tututnya. Diacungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendang dia bilang, Uy, besarnya sapi tu. Itulah jembalang tanah. Untuk kisah yang kedua, dikirimkan melalui email. Kisah benar, pengalaman yang tidak boleh dilupakan sama sekali oleh saudara Zaki. Tidak dinyatakan berlaku di mana, tahun berapa, tapi yang pastinya lokasi kejadian berlaku di sebuah rumah, iaitu rumah beliau sendiri. Masa ini, Zaki masih lagi duduk sebumbung serumah dengan mak yang tersayang dan juga adik perempuannya. Di suatu petang yang agak lewat dan lebih kurang dalam jam 6 petang macam tu, kawan adik perempuannya bertandang ke rumah nak jemput adiknya keluar bersia-sia. Macam biasalah, adik perempuan je ni takut nak minta izin pada mak. Jadi dimintanya pada abang kesayangan si Zaki je lah. Bila Zaki dibagi green light, enjoy lah sepasang kawan berdua ni bersia-sia naik motor. Masa ketika inilah kejadian tu menjadi asbab kepada satu kejadian yang tidak diingini oleh mereka sekeluarga.
7:15 senja. Sikit lagi nak masuk waktu maghrib. Adik perempuan Zaki belum lagi pulang. Mak mula nampak resah. Bagi Zaki tak perlu nak khawatir sangat sebab adik dia berdua dengan kawannya. Bukan seorang-seorang naik motor. InsyaAllah tak lama lagi baliklah tu. Zaki dalam posisi atas sejadah mengimamkan maknya selaku makmum di belakang untuk solat waktu maghrib. Selepas melafazkan niat solat, baru je nak mengangkat takbiratul ihram, Allah. Tiba-tiba kalian semua kedengaran bunyi motor sampai di depan rumah. Disusuli pula dengan suara kawan adiknya yang berkata, "Bye-bye, hati-hati ya, esok jumpa lagi." Mak terus menegur menyapa Zaki. Itu adik hang tu dah balik tu. Pergi buka pintu depan rumah." Untuk gambaran secara ringkas kepada kalian semua, rumah Zaki ni adalah di kawasan perkampungan. Di belakang rumah mereka adalah hutan penuh dengan semak dan juga kebun yang meninggi tebal. Bila Zaki membuka pintu utama depan rumah, secara tiba-tiba adik perempuan Zaki ni dengan pantas berlari laju menuju ke belakang rumah. Zaki terkedu. Udah kenapa adik aku ni? Kenapa pergi berlari dekat hutan belakang rumah? Zaki memang nampak itulah muka adik dia. Baju pun memang baju persis sama yang dipakai oleh adik dia tadi. Zaki hairan tau. Kenapa pula ni? Zaki pun menjeritlah memanggil adik dia. "Dek? Oh, adik? Ke mana tu?" Mak yang masih berada di atas sejadah terus bergegas keluar rumah. Zaki? Kenapa? Mana adik hang? Adik berlari dekat hutan belakang rumah tu, Mak. Zaki ambil torchlight cepat-cepat. Dia dengan mak dia lari mengejar adik di hadapan. Zaki ni masih berkain pelikat. Mak dia masih lagi bertelekong. Tak peduli. Yang penting kena kejar adik dulu. Udah kenapa adik ni pergi berlari dekat hutan belakang rumah? Pada awalnya, tubuh dan kelibat adik di hadapan masih lagi nampak dengan jelas. Tapi semakin lama semakin menjauh. Semakin lama semakin melaju pula adik yang berlari. Macam stamina tu kuatlah pula kan. Suara teriakan mak dah mula kedengaran hiba dan sayu. "Adik, ke mana tu, dek? Baliklah adik, oi, balik." Bila adik dah hilang daripada pandangan mata mak dan juga Zaki, disebabkan semakin menjauh ke dalam hutan yang tebal dan juga hari semakin gelap, maka Zaki mengambil keputusan untuk berhenti dan tenangkan mak dia yang tengah menangis ni. Zaki cakap pada mak dia, "Mak, sabar mak, sabar. Kita balik dulu mak. Mak jangan menangis mak. Ini kita dekat dalam hutan ni mak. Mak jangan menangis. Kita balik dulu. Kita panggil orang kampung nanti. Kita cari sama-sama adik ya mak ya. Jom mak kita balik dulu mak ya. Kita balik." Zaki dan mak dia pun berjalan laju pulang ke rumah. Agak sukar sebenarnya mereka nak balik ke rumah. Sebab apa? Sebab mereka ni mengejar adik dah sampai jauh ke dalam hutan. Dengan semaknya lagi, dengan gelapnya lagi. Nak harapkan torchlight, bukan terang sangat pun torchlight kedai DIY RM2 tu. Saudara-saudari sekalian semua, bila Zaki dan maknya semakin menghampiri di belakang rumah, tiba-tiba mereka kedengaran, Assalamualaikum. Mak, itu bukan suara. Ternyata suara salam yang didengari oleh Zaki memang sah. Itu suara adik perempuannya yang baru saja sampai di depan rumah. Jelas kelihatan tau muka adik perempuan dia, muka kawan dia dan juga motor yang mereka tunggang. Zaki yang masih dalam keadaan biol ni terkesima dan juga terkejut, terus menjerit marah pada adik perempuannya. "Kamu pergi mana hutan belakang rumah tadi tu, dek? Kamu memang sengaja kan nak buat abang dengan mak susah kan? Memang sengaja kamu kan?" Masa ni, kata Zaki, dia nampak raut wajah adik dia terpinga-pinga, seakan-akan tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh abangnya. Zaki pandang pula muka kawannya di sebelah. Pun sama juga, automatik buat muka selenga, muka pelik dekat Zaki. Stop. Sebentar, berhenti sebentar. Masa ni, Zaki rasa seram.
meremang bulu roma dia. Zaki pandang muka mak. Mak kesat air mata dan pada waktu ketika ini nampak sungguh muka mak dalam ketakutan tau. Mak macam dah tahu apa sebenarnya yang berlaku tadi tu. Zaki berbisik lembut kepada kawan adik dia. Adik, dah lewat ni, pergi balik cepat. Nanti mak bapak cari, marah pula kang. Kemudian Zaki memaklumkan kepada adik perempuannya untuk masuk ke dalam rumah, bukan mandi. Jangan mandi dulu, pergi ambil wuduk untuk solat maghrib berjemaah sama, memandangkan waktu maghrib masih lagi sempat dilakukan, sempat ditunaikan, sempat untuk dikerjakan, sempat untuk dibangunkan bersama-sama. Mereka sekeluarga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini, memandangkan seperti ada tanda-tanda awal akan terjadinya gangguan yang lainnya pula. Tapi syukur alhamdulillah, tiada kejadian pelik yang berterusan. Soalannya saudara-saudari semua, siapakah yang aku kejar tadi tu? Kenapa secara tiba-tiba walhal tak pernah pun sebelum ni keluarga kami kena kacau macam ni? Minta maaf saudara dan saudari sekalian, saya menjiwai watak sampai terbawa-bawa. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Omar dan juga saudara Zaki yang berkongsikan kisah benar melalui pengalaman mereka sebelum ini. Walaupun secara dasarnya kita nampak macam ringkas, tapi impak kepada tuan punya badan, saya yakin sukar nak dilupakan, menjadi satu memori pengalaman seram bagi mereka yang terlibat. Macam biasa, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like, on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angker yang ingin dikongsikan, boleh PM saya melalui link WhatsApp di description di bawah. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram yang dikongsikan mengikut turutan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan mungkin juga ada kisah-kisah seram yang agak lucu dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.